Ini adalah usul ke-66. Hadis-hadis yang menyatakan kelebihan bersembahyang dengan berserban, sama ada pada hari tertentu atau secara mutlak, atau untuk mengerjakan sembahyang tertentu. Tidak ada yang sahih. Semuanya dhaif atau dhaif sangat. Banyak juga daripadanya maudhu'. Di bawah ini adalah sebahagian daripada contohnya. Kemudian saya berikan contoh yang pertama. Usul yang ke-66 ni berkenaan dengan kelebihan bersembahyang dengan memakai serban. Kepada lelaki lah, pada lelaki. Ini khusus dengan lelaki. Ini khusus dengan sembahyang, dengan solat. Banyak pula hadis-hadisnya berkenaan dengan kelebihan sembahyang dengan berserban ini. Tapi pada hakikatnya tak ada satu pun yang sahih. Tak ada satu pun yang sahih. Bahkan berkenaan dengan serban ini, nanti kita akan sebutkan ada, hari ini kita dapat berikan 2 sahaja contoh. Nanti akan ada lagi contoh yang lain. Di sana saya akan kemukakan pendapat ulama berhubung dengan hadis qauli, kata ulama. Hadis qauli, hadis berupa kata-kata Nabi. Nabi kata gini-gini kelebihannya. Tidak ada satu yang sahih. Hadis qauli, hadis marfu, qauli, tak ada satu pun. Nabi pakai surban itu ada, itu memang banyak yang sahih. Tapi untuk mendapatkan kelebihan atau tidak, itu tak ada disebutkan. Kalau ada disebutkan kelebihannya, itu tak betul lah. Tak betul. Nabi SAW sendiri itu bersembahyang dengan memakai serban, ada ke tidak? Itu memang ada. Itu memang ada. Itu tidak dinafikan. Dan Nabi SAW ketika tidak salat juga memakai serban, itu juga ada. Cuma yang menyebutkan kelebihan sembahyang itu apabila pakai serban, itu tidak ada. Bahkan umumnya adalah maudhu' kalau tidak dhaif sangat pun. Contoh pertama, salatu tatawwu'in atau faridatin bi'imamatin ta'dilu 25 salatan bila imamah, wa jum'atun bi'imamatin ta'dilu 70 jum'atan bila imamah. Bermaksud satu sembahyang sunat atau fardu dengan berserban. Dikaitkan dengan serban, lebih itu kerana serban. Menyamai 25 sembahyang tanpa serban. Satu sembahyang Jumaat dengan berserban. Menyamai 70 sembahyang Jumaat tanpa serban. Jadi ada kelebihan khusus pula kalau sembahyang Jumaat dengan berserban itu. Ia sama dengan 70 sembahyang Jumaat tanpa serban. Jadi kelebihannya besar tu. Kelebihannya besar. Baik, di mana kita boleh dapati hadis ni? Ni saya bagi semua ni. Tapi kebanyakannya kalau kita perhatikan dalam rujukan ini ialah di dalam kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis maudhu' yang berbicara tentang hadis-hadis maudhu'. Kalau ada pun dalam kitab bukan hadis maudhu', ia hanya ada di dalam kitab-kitab seperti Tarikh Dimashq. Tarikh Dimashq yang begitu besar kitab tu, setengah-setengah cetakannya hampir 100 jilid. Berdasarkan setengah-setengah cetakan itu. Dalam tu ada macam-macam lah. Bahkan ulama-ulama kata kalau yang ada dalam Tarikh Dimashq itu sahaja, tak ada dalam kitab lain, itu tanda lah tu. Itu semboyan, satu tanda alamat bahawa hadis itu hadis maudhu'. Sampai begitu ulama kata. Hafiz Ibn Hajar ini dalam Lisanul Mizan berbicara tentang perawi-perawi dhaif dan perawi-perawi hadis maudhu'. Al-Jami'us Saghir mengumpulkan hadis-hadis yang macam-macam. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu', munkar, macam-macam. Kemudian seterusnya yang di bawah ni, semua ni adalah hadis, kitab-kitab hadis maudhu'.
Jadi adanya hadis ini dalam kitab-kitab hadis mawdu' tu sendiri dah menunjukkan itu sebagai satu tanda lah bahawa hadis itu mawdu'. Komentar. Hadis contoh pertama di atas berpunca daripada Ibnu Asakir di dalam tarikh Dimashqnya. Ia diriwayatkan secara marfu' daripada Ibnu Umar. Jadi riwayat tadi itu daripada Ibnu Umar kononnya. Kemudian daripada Nabi, dikatakan Nabi kata. Bila kata berkait dengan Nabi kata, itu hadis qauli lah tu. Hadis qauli. Di bawah tajuk Zikru man ismuhu Abdan. Hadis nombor 4399. Ni sanadnya. Ini sanad. Ni sebelah atas ni. Sinilah. Isa bin Yunus. Qala haddathana Al-Abbas bin Kathir. Qala haddathana Yazid bin Abi Habib. An Maimun bin Mihran. Qala dakhaltu ala Salim bin Abdullah bin Umar. Fahaddathani wa haddathtuhu maliyan. Yang saya ambil tadi tu yang betul-betul dikaitkan dengan sabda Rasulullah SAW. Cerita sebelum itu dan selepas itu, latar belakang kepada terbitnya atau keluarnya hadis ini ada lagi. Ini yang panjang ni saya tak masuk dalam contoh tu. Dalam contoh tu hanya bahagian yang dikatakan Rasulullah SAW bersabda, itu saja. Fahaddathani wa haddathtuhu maliyan thumma iltafata ilayya faqala ya Aba Ayyub ألا أخبرك بحديث تحبه وتحمله عني وتحدث به قال قلت بلى قال دخلت على أبي عبد الله دخلت على أبي عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو يتعمم فلما فرغ التفت إلي فقال أتحب العمامة قلت بلى قال فأحبها. Ini perkataan tidak jelas ni. Perkataan tidak jelas dalam riwayat-riwayat berbeza-beza tidak begini ya. Nanti kita akan tengok lagi selepas ni. Tujallu wa tuwaqqaru wa tukramu wa la yaraka syaitan illa walla setakat itu saja. Dalam riwayat yang lain walla hariban. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Inilah bahagian inilah. Dia kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lalu hadis contoh tadi, salatu tatawwu'in aw faridatin bi'imamah ta'dilu 25 salatan bila imamah wa jum'atun bi'imamatin ta'dilu 70 jum'atan bila imamah. Ai bunayya, dia ada tambahan lagi. Tapi itu tidak sabda Nabi lah. Ai bunayya i'tamma fa innal malaika yashhaduna yawmal jum'ah mu'tammin fa yusallimuna ala ahli al-amaim hatta taghib asy-syams. Saya terjemah ni. Sanad dia sepenuhnya kita ambil daripada bahagian atas saja. Sebab sanad yang lengkap tu dah bagi dah di atas. Bermaksud kata Maimun bin Mihran, aku masuk menemui Salim bin Abdullah bin Umar. Yang ni cucu kepada Sayyidina Umar lah, Salim ni. Dia bercakap-cakap denganku dan aku juga bercakap-cakap dengannya agak lama. Kemudian dia berpaling kepadaku lalu berkata, wahai Aba Ayyub, mahu tak aku ceritakan kepadamu suatu hadis yang engkau akan suka. Engkau akan menerimanya daripadaku dan akan menceritakannya kepada orang lain pula. Kataku, tentu sekali saya mahu. Tentu sekali aku mahu. Dia berkata, pernah aku masuk menemui ayahku, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ketika beliau sedang memakai serban. Bila selesai, beliau berpaling kepadaku seraya berkata, adakah engkau suka serban? Jawabku, ya. Kata beliau, cintailah serban. Dengan memakai serban, engkau akan dihormati, dimuliakan, dan disanjung tinggi. Syaitan tidak akan melihat engkau, melainkan ia akan berpaling. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini dia di sini yang dia kaitkan dengan Rasulullah SAW. Satu sembahyang sunat atau fardu dengan berserban menyamai 25 sembahyang tanpa serban.
satu sembahyang Jumaat dengan berserban menyamai 70 sembahyang Jumaat tanpa serban. Wahai anakku, berserbanlah kerana para malaikat hadir pada hari Jumaat dengan berserban. Mereka mengucapkan selamat sejahtera kepada orang-orang yang memakai serban hingga terbenam matahari. Yang ni pada hari itulah. Lama lah malaikat tu duduk doa sepanjang hari tu, untuk dia doakan kesejahteraan. Itulah riwayat Ibnu Asakir. Di dalam sanad riwayat Ibnu Asakir di atas terdapat seorang yang bernama Al-Abbas bin Kathir Ar-Raqi. Kalau tengok tadi, teks tadi saya garis-gariskan di bawah dia ni Al-Abbas bin Kathir. Hafiz Ibn Hajar menganggapnya sebagai seorang perawi majhul. Kata beliau, aku tidak nampak nama Abbas bin Kathir ini di dalam Al-Ghuraba. Kitab rijal lah yang mengumpulkan perawi-perawi yang ganjil-ganjil. Karangan Ibnu Yunus. Tidak juga ia tersebut di dalam Zailnya. Karangan Ibnu Tahan, Zailul Ghuraba. Maknanya sebagai kitab pelengkap lah. Kitab lanjutan kepada kitab Al-Ghuraba karangan Ibnu Yunus itu ditambah lagi oleh Ibnu Tahan. Dalam tu pun tak ada nama ni. Maknanya terlalu majhul lah. Perawi-perawi yang teruk ada dalam kitab-kitab lain. Dalam kitab ni yang ganjil-ganjil sangat lah. Dalam ni pun tak ada kata Hafiz Ibn Hajar. Maknanya mengisyaratkan pada perawi ni perawi majhul. Bila majhul kita tak tahulah dia orang macam mana. Tak tahulah. Kalau teruk macam mana tak tahu. Baik pun baik macam mana tak tahu. Tapi kalau orang baik tentunya disebut kan. Disebut dan dikenali orang. Kalau tak ada orang yang kenal ni macam mana? Agama ni dibawa oleh orang yang tidak dikenali. Mana boleh? Kalau dia tu memang alim, memang orang yang bagus, mestilah ada anak-anak muridnya, mestilah ada orang kenal dia. Ini tak kenal. Itu satu perkara yang pelik lah. Orang-orang lain yang terkenal tak ada pula sebut benda macam ni. Itu dah ada sifat mungkar dia tu. Sifat mungkar hadis itu. Apabila perawi dhaif atau perawi yang tidak dikenali macam ni meriwayatkan apa yang tidak diriwayatkan oleh perawi-perawi thiqah, itu tanda hadis itu mungkar, dhaif sangat. Kalau kita tidak nak kata maudhu' pun, dhaif sangat kalau macam tu. Masalahnya ulama-ulama dah kata ia maudhu'. Baik. Yang kedua, sanad hadis di atas sebenarnya muttarib. Ini salah satu sebab bagi dhaifnya hadis itu. Jika kita lihat kepada sanad, satunya perawi dia tu majhul. Yang kedua, sanadnya muttarib. Ini kalau kita tengok dari sudut sanad saja dulu. Sanadnya muttarib, tak tetap. Hafiz Ibn Hajar di dalam Lisanul Mizan menulis, Abbas bin Kathir Ar-Raqi meriwayatkan daripada Yazid bin Abi Habib. Abu Bishr bin Sayyar Ar-Raqi pula meriwayatkan daripadanya. Ibnu Najjar mengemukakan satu riwayatnya yang maudhu'. Di bawah biografi Al-Abbas bin Al-Hasan bin Muhammad bin Dilshad. Ia adalah daripada riwayat Abi Sa'ad Al-Malini, daripada Muhammad bin Mahdi Al-Marwazi, daripada Abi Bishr bin Sayyar Ar-Raqi, daripada Al-Abbas bin Kathir Ar-Raqi. Di sini tak ada sebutlah Ar-Raqi itu, tapi dia Ar-Raqi lah, orang Raqqa. Daripada Yazid bin Abi Habib, katanya Mahdi bin Maimun berkata kepadaku. Jadi Mahdi bin Maimun dalam riwayat Ibnu Najjar ni daripada orang yang sama, Abbas bin Kathir, daripada Yazid bin Abi Habib, tapi bahagian ni orang yang berdialog bertemu dengan Salim tu namanya Mahdi bin Maimun, berkata kepadaku, aku masuk menemui Salim bin Abdullah bin Umar ketika beliau sedang memakai serban, lalu beliau berkata. Sedangkan kita tengok dalam riwayat Ibnu Asakir tadi, cuba tengok ni, Maimun bin Mihran, bukan Mahdi bin Maimun. Maimun bin Mihran. Macam mana perawi yang sama ni ambil daripada
lain. Itu dalam riwayat Ibnu Najjar, Mahdi bin Maimun. Ini Maimun bin Mihran. Lain tu. Jadi tidak tetap. Itulah yang dikatakan sanad muttarib. Tidak tetap. Sekali begini, sekali begini. Maknanya di sini Maimun bin Mihran inilah yang bertemu dengan Salim bin Abdullah ni. Duk cakap-cakap dengan dia, duk cerita pasal pakai serban apa ni. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Najjar, daripada perawi yang sama, di bahagian atas tu lah, di bahagian atas tu perawi yang sama, tiba-tiba Mahdi bin Maimun berkata kepadaku, aku masuk menemui, itu yang kita baca tadi. Lalu dia berkata, wahai Aba Ayyub, tak mahukah engkau aku ceritakan kepadamu satu hadis? Jawabku, tentu sekali mahu. Kata beliau, pernah aku masuk menemui Abdullah bin Umar ketika beliau sedang memakai serban. Maka teruslah beliau berkata kepadaku, cintailah serban, wahai anakku, pakailah serban. Niscaya engkau dihormati, dimuliakan dan disanjungi. Syaitan tidak nampak engkau, melainkan akan cabut lari. Di sini dia ada sebut walla hariban. Tapi teks dia kita tahu apa lagi lah. Nak ringkas, untuk ringkas ya. Tadi dia sebut walla saja. Ni walla hariban. Cabut lari tu. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya satu sembahyang, tadilah hadis contoh pertama tu. Lepas tu dia ada tambah lagi. Sesungguhnya para malaikat menghadiri Jumaat dengan berserban. Mereka terus-menerus mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang berserban hingga terbenam matahari pada hari itu. Jadi kalau kita tengok kepada sanad itu, dia ittirab. Satunya, orang yang bertemu dengan Salim bin Abdullah tu lain, berbeza. Sedangkan ceritanya sama. Orang yang meriwayatkan daripada orang tu dibawa tu sama. Itu dikatakan muttarib. Itu salah satu tanda hadis dhaif jugalah kalau macam tu. Ini Mahdi bin Maimun. Sedangkan tadi Maimun bin Mihran dalam riwayat Ibnu Asakir. Lepas tu kalau kita tengok yang ketiga, lihat perbezaan ketara di antara dua sanad di atas. Di dalam sanad Ibnu Asakir, orang yang meriwayatkan daripada Abbas bin Kathir ialah Isa bin Yunus. Orang yang meriwayatkan daripada Abbas bin Kathir di dalam riwayat Ibnu Najjar pula ialah Abu Bishr bin Sayyar. Lain tu. Lain. Kalau seramai itu orang yang meriwayatkan daripada Abbas bin Kathir ni, macam mana Hafiz Ibn Hajar boleh kata dia majhul? Seorang yang ada dua orang yang kuat meriwayatkan daripada dia, hilang jahalahnya, tidak lagi dikira majhul. Ni dah ada dua orang riwayat daripada Abbas bin Kathir. Macam mana Hafiz Ibn Hajar kata masih majhul? Majhul ni kalau hanya seorang saja yang meriwayatkan daripada dia, itu majhul. Apalagi kalau yang seorang tu orang yang tidak kuat. Orang yang tidak kuat. Jadi dia tetap dianggap sebagai perawi majhul. Kalau di sini sudah tidak majhul, di situ ittirab pula. Di situ muttarib. Abbas bin Kathir di dalam riwayat Ibnu Asakir dan Ibnu Najjar, kedua-duanya meriwayatkan daripada Yazid bin Abi Habib. Tetapi Yazid bin Abi Habib di dalam riwayat Ibnu Asakir telah meriwayatkannya daripada Maimun bin Mihran. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Najjar pula, dia meriwayatkannya daripada Mahdi bin Maimun. Mana satu daripada dua orang itu sebenarnya yang berbicara dengan Salim bin Abdullah bin Umar? Maimun bin Mihran kah atau Mahdi bin Maimun? Itu persoalannya. Kalau sanad yang sahih dia tidak macam tu. Sanad yang sahih paling tinggi, misalnya kita kata Amash, tempat Amash disebut Sulaiman. Orang sama. Tak apa itu. Macam tu. Haddatsana al-Amash. Dalam saluran lain dia kata haddatsana Sulaiman. Kita apa? Itu tidak tidak menyebabkan jadi ittirab sanad tu. Kalau macam ni memang ittirab. Jadi orang yang berkenaan tu siapa? Peristiwa ni berapa kali berlaku? Sama betul ni? Kalau kita nak kata peristiwa ni berlaku beberapa kali, kenapa sama sangat ni? Di situ masalahnya.
Itulah dikatakan sanad yang muttarib. Di sini saya nak orang lain pula lah baca. Siapa nak baca silakan. Saya baca Maulana. Ridwan. Setelah mengemukakan riwayat Ibnu An-Najjar di atas, Hafiz Ibnu Hajar berkata hadis ini maudhu'. Ia dikemukakan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Mahmud bin Al-Hasan bin An-Najjar dengan sanad yang telah dikemukakan di atas. Kata beliau lagi, aku nampak nama Abbas bin Kathir ini di dalam Aku tidak nampak nama Abbas bin Kathir ini di dalam kitab Al-Ghuraba karangan Ibnu Yunus. Tidak juga ia tersebut di dalam Zailnya karangan Ibnu Tahan, karangan Ibnu Tahan. Abu Ahmad Al-Hakim tidak ada menyebut nama Abu Bishr bin Sayyar di dalam kitabnya Al-Kuna. Aku juga tidak mengetahui siapa Muhammad bin Mahdi Al-Marwazi dan siapa pula Mahdi bin Maimun yang meriwayatkannya daripada Salim. Dia bukan Mahdi bin Maimun Al-Basri yang riwayat-riwayatnya terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Entah dari mana penyakit ini bermula. Dari siapa? Mana Ridwan? Entah dari siapa? Saya. Entah dari siapa penyakit ini bermula. Jadi maknanya di dalam sanad itu ada beberapa orang perawi majhul. Seorang tokoh hadis, tokoh rijal hadis seperti Hafiz Ibn Hajar tu. Tak tahu Abu Bishr ini bin Sayyar, tak bertemu. Dalam kitab Kuna tu, kitab-kitab yang pelik lah tu. Yang biasa, dia tak kira lah. Memang tak ada lah. Aku juga tidak mengetahui siapa Muhammad bin Mahdi Al-Marwazi. Dan siapa pula Mahdi bin Maimun. Tak tahu. Jadi mana sanadnya itu terdiri daripada mata rantai yang majhul. Perawi yang majhul. Bukan seorang, beberapa orang. Jadi ni Mahdi bin Maimun ni bukan Mahdi bin Maimun Al-Basri, kata dia. Sebab kalau Mahdi bin Maimun itu riwayatnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi ini Mahdi bin Maimun lain. Siapa pula Mahdi bin Maimun ni? Jadi entah dari siapa penyakit ini bermula. Itu kata Hafiz Ibn Hajar di dalam Lisanul Mizan. Maknanya Hafiz Ibn Hajar bahkan mengatakan ia maudhu'. Ni kan? Setelah mengemukakan riwayat Ibnu Najjar, riwayat Ibnu Najjar tadi kalau kita tengok isi kandungan dia tu lebih kurang samalah dengan riwayat Ibnu Asakir tu. Bahkan perawi-perawi di bahagian atasnya sama. Hafiz Ibn Hajar dah kata hadis itu maudhu'. Boleh Ridwan teruskan? Teruskan. Nombor 5. Ya. Selain Ibnu Asakir dan Ibnu An-Najjar, Ad-Dailami juga meriwayatkan hadis itu, tetapi menerusi saluran riwayat Sufyan bin Ziyad Al-Makhrami. Dia juga meriwayatkannya daripada Abbas bin Kathir. Abbas bin Kathir lah madar bagi semua saluran riwayat yang ada. Jadi Abbas bin Kathir tadi seorang perawi yang majhul. Menurut Hafiz Ibn Hajar, dia telah kaji tengok kitab tu tak bertemu. Jadilah dia itulah madarnya. Tengoklah sanad mana pun. Sanad Dailami ke, sanad Najjar ke, sanad Ibnu Asakir ke, semua mesti ada dia. Kalau hadis ni dalam sanad tu mesti ada dia. Jadi kira-kiranya dialah yang bermasalahnya kira-kiranya. Jadi tidak semestinya ulama yang mengemukakan sesuatu hadis yang maudhu' tu, misalnya Ibnu Najjar, dia tu seorang yang tidak baik. Ibnu Asakir seorang yang tidak baik. Bukan kita tak boleh buat kesimpulan begitu. Jadi ulama-ulama ni memang kerja dia begitu. Memang kerja dia. Dia kena sampaikan apa yang dia tahu. Untuk menilainya itu kerja orang lain pula. Kerja orang lain pula. Cuba kita tengok dia sini. Nombor 4 tadi. Hafiz Ibn Hajar sebut ni. Ia dikemukakan oleh Imam Abu Abd, imam dia ni. Maksudnya seorang imam pun dalam hadis, dalam kitab dia mungkin ada hadis-hadis maudhu' tu. Dia kemukakan hadis maudhu' tu ada maksud dia sendiri. Iaitu supaya orang kemudian menilai. Dan dia kemukakan dengan sanad. Dia bertanggungjawab. Tidak kata sebenar-benar
dengan sengaja nak sebarkan hadis maudhu' tu, tidak, supaya orang kemudian yang tak dapat hadis itu dapat menilainya. Itu kerja ulama, ulama hadis. Jadi Ibnu Najjar itu imam, dia tu okey, tak ada masalah. Cumanya hadis yang dia kemukakan itu hadis tu maudhu'. Kira-kiranya bagi dia pun begitu juga, tapi dia sekadar nak bagi tahu, mungkin orang lain tak dapat hadis itu. Itulah cara ulama-ulama besar hadis ini. Kadang-kadang kita tengok dalam kitab dia banyak sekali hadis-hadis maudhu'. Apa tujuannya? Untuk dinilai lah, untuk dinilai. Itu maksudnya. Jangan kita bersangka buruk pula, kata macam-macam pula. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok sanad mana pun, sanad Ibnu Asakir atau Ibnu Najjar atau Ad-Dailami, mesti ada Abbas bin Kathir. Bila seseorang perawi itu, itulah satu-satunya perawi bagi sesuatu hadis tu, tengoklah dalam sanad mana dipanggil madar. Madar tu mana? Paksi. Madar. Dialah paksi bagi hadis ini. Jadi dengan sebab itu, setengah-setengah ulama letakkan afah, penyakit ni, malapetaka ni, atas kepala dia. Sebab dia mesti ada dia. Dan kenapa diletakkan di atas seorang yang majhul? Sebab kalau seorang yang ma'ruf, yang terkenal, orang boleh pergi tanya, boleh pergi cek dengan dia semasa dia hidup. Kalau zaman dahulu, ulama-ulama hadis ni dia bekerja keras. Kalau dia ketahui orang tu sahih hadis tu daripada orang tu, dia akan pergi cari, dia akan pergi tanya, dia pergi cek betul ke tidak. Jadi salah satu cara nak mengelak daripada dikesan mereka adakan nama-nama palsu, nama-nama khayalan, yang sebenarnya tak wujud pun, supaya tidak boleh dikesan, tidak boleh dijejaki. Tetapi ulama-ulama kita telah bincang juga tentang perawi-perawi majhul ni. Ada kitab-kitab khusus tentang perawi-perawi majhul. Kita kata dah majhul, macam mana tahu? Tahu tu daripada riwayat-riwayat seperti inilah. Tetapi kalau hanya seorang yang meriwayatkan daripada dia, itu dia tetap majhul. Kalau dua orang yang bagus, perawi yang bagus, baru dia tidak akan dianggap sebagai perawi majhul. Kira-kiranya di sini ada dua orang tu berdasarkan sanad yang berbeza. Tetapi kenapa Hafiz Ibn Hajar mengatakan tetap ia majhul? Sebab perawi yang meriwayatkan daripada dia tu pun tidak diketahui siapa. Itu masalahnya. Teruskan Ridwan. Nombor 6. Bukan seorang dua ulama telah menghukum hadis ini sebagai maudhu'. Selain Hafiz Ibn Hajar, As-Suyuti di dalam Zail al-Ahadith al-Mawdu'ah, muka surat 110, Ibnu Arraq, Asy-Syaukani, Al-Ajaluni, Al-Fattani, Al-Albani dan lain-lain juga telah menghukumnya sebagai maudhu'. Gini ya, Al-Fattani. Al-Fattani. Bukan Al-Fattani dah. Fattani ni di India. Ni ulama India. Al-Fattani. Mana tadi Ridwan? Dengar ke tidak? Nombor 7. Ya. Dengar. Nombor 7, Hafiz Ibn Hajar telah menghukum hadis ini sebagai maudhu' kerana ia mengandungi fadilat yang melampau-lampau bagi suatu perkara yang tidak seberapa pun, sehingga akal yang sejahtera tidak dapat menerimanya. Ini salah satu usul dirayah. Satu benda yang tak seberapa pun, tiba-tiba begitu banyak sekali, begitu besar sekali kelebihannya, fadilatnya. Itu salah satu tanda hadis maudhu'. Hafiz Ibn Hajar telah menghukum hadis ini sebagai maudhu'. Salah satu sebabnya itu, memakai kaedah itu. Jadi kaedah benda tak seberapa tiba-tiba dapat pahala lebih-lebih, melampau-lampau, semata-mata kerana serban itu saja. Sampai jadi lebih. Sembahyang Jumaat tu sama dengan 70 Jumaat tanpa serban. Sampai begitu sekali. Kenapa begitu sekali? Sedangkan sembahyang dengan berjemaah pun tak adalah sampai begitu kelebihan dia. Sedangkan itu ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Tak ada pun sampai begitu.
Ni melampau-lampau. Itu salah satu cara lah ulama nak mengesan sesuatu hadis itu sebagai hadis maudhu'. Itu salah satu usul juga. Teruskan Ridwan. Nombor 8. Apakah syaitan akan cabut lari semata-mata dengan melihat orang yang berserban? Ini juga salah satu tanda kepalsuannya. Dan adakah setiap orang yang berserban itu dihormati, dimuliakan dan disanjung tinggi di setiap tempat dan oleh semua masyarakat? Sayang sekali kerana kenyataan tidak menyokongnya. Ini pun salah satu usul dirayah juga. Kita tengok kenyataan. Kenyataan. Adakah di semua tempat orang yang berserban itu disanjung tinggi, dihormati, dimuliakan? Tidak. Kenyataan tidak menyokong. Dan adakah sebenarnya orang yang berserban itu terus jadi baik? Tidakkah pernah ada juga berlaku yang berserban itulah kerana dia menyamar supaya dia anggap orang yang baik, yang itulah yang melakukan jenayah yang besarnya? Tidakkah begitu? Itu bercanggah dengan kenyataan. Kemudian syaitan cabut lari. Macam mana dengan cerita kisah pembesar-pembesar Quraisy yang merancang untuk membunuh Nabi SAW tu? Akhir sekali merancang nak buat apa tindakan yang sepatutnya diambil terhadap Nabi, pembesar-pembesar Quraisy. Akhir sekali ada dalam kalangan mereka itu syekh yang berserban lah. Rupanya dikatakan syaitan itu. Dikatakan syaitan. Macam mana syaitan nak lari? Dia sendiri pun pakai. Adakah semata-mata dengan pakai serban kita nak tahu macam mana? Ibnu Umar tahu macam mana benda tu? Dia nampak ke syaitan lari? Semestinya kena ada hadis pula yang cerita tu. Tak ada pula hadis. Tak ada. Itu kata-kata Ibnu Umar saja. Ibnu Umar tahu macam mana benda tu. Berapa ramai orang yang jahat itu, syayatinal insi wal jin. Syaitan ini ada jin dan manusia. Berapa ramai orang yang pakai serban tu syaitan sebenarnya. Kalau dalam masyarakat Arab tu yang nak bunuh Nabi tu pun pakai serban juga. Sebab serban tu budaya mereka. Termasuk dalam adat berpakaian mereka. Orang-orang kafir pun pakai serban juga. Jadi macam mana? Tak masuk akal langsung. Ini cara kita nak dari sudut dirayahnya kita tengok begitulah. Kita tengok begitu. Seterusnya Nombor 9. Ibnu Umar kelihatan mengajar anaknya Salim cara bagaimana mendapatkan penghormatan dan sanjungan orang ramai. Rupanya pakai serban bagi beliau adalah untuk dihormati, dimuliakan dan disanjungi masyarakat. Adakah begitu mentaliti seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal sebagai maha guru di kalangan sahabat? Itu persoalannya. Ini dengan cara begini pada hakikatnya dia telah menjatuhkan maruah seorang sahabat. Jadi sahabat ni suruh anak dia, ajar anak dia ni pakai begitu supaya dihormati, dimuliakan dan disanjungi masyarakat. Itu rupanya. Jadi itu perkara yang tidak sesuai. Kalau kita tengok dari sudut usul dirayah, ini termasuk dalam memburuk-burukkan sahabat juga. Mencemarkan imej sahabat. Dikatakan sahabat mengajar begitu. Padahal kita dalam segala amalan itu mesti ikhlas. Tidak boleh kerana nak dapat sanjungan, nak dapat pujian orang. Tak boleh begitu. Tak kira lah dalam bab pakaian ke, dalam bab apa ke. Tiba-tiba seorang sahabat mengajar anak dia buat begitu. Ini satu perkara yang tidak boleh diterima. Tidak mungkin benda ni dilakukan oleh seorang sahabat. Sahabat pula bukan sahabat biasa tu. Sahabat yang dianggap sebagai maha guru di kalangan sahabat. Baik. Tadi hadis ini kan, hadis ini hadis qauli ni, kata-kata Nabi tu. Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Nabi telah bersabda begini-begini. Baik, saya nak tunjuk apa yang saya telah ambil daripada kitab-kitab. Cuba tengok ni. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Tirmizi. Ni cuba tengok. Dalam Tuhfatul Ahwazi, di dalam catatan saya, jilid 4, muka surat 429, dia sebut, Faidah ukhra, lam ajid
fi fadlil imamah hadithan marfu'an sahihan wa kullu ma jaa fihi fahiya imma dha'ifah atau mawdu'ah. Inilah apa yang saya buat sebagai usul tu. Inilah antara asasnya. Seorang tokoh hadis ni, tokoh besar hadis yang syarah Tirmizi tu, Tuhfatul Ahwazi, dia kata saya tidak menemui berhubung dengan kelebihan serban ni satu pun hadis yang marfu' lagi sahih. Hadis marfu' lagi sahih. Itu tak ada. Kalau ada pun semuanya adalah dhaif, sama ada dhaif ataupun maudhu'. Jadi ini hadis marfu' lah ni. Hadis qauli pula. Ini kan yang kita duduk baca ni hadis marfu' lah ni. Sebab dikatakan Nabi kata. Dikatakan Nabi kata. Dikatakan Nabi SAW telah bersabda begitu. Itu marfu'. Jadi tak ada tu yang sahih lah. Kalau ada, tidak lain lah. Sama ada dhaif atau maudhu'. Jadi hadis ini bukan dhaif ya biasa. Seperti kita telah tahu tadi, dia terdiri, perawi-perawi dia tu rentetan. Perawi-perawi yang majhul. Bukan seorang. Bila ramai begitu, dia jadi dhaif sangat. Bukan dhaif, main-main. Ringan-ringan, sikit-sikit tidak. Bahkan maudhu'. Jadi hadis qauli pula tu, Nabi pula tu kata. Ni kalau kita tengok, di dalam kitab tu dia sebut ni. فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الْقُضَاعِ وَالدَّيْلَمِي فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ عَنْ عَلِي مَرْفُوعًا. Antara hadis maudhu' lagi banyaklah. Sebab itu saya buat ni contoh saja. 2, 3 atau paling tinggi pun 4 tu contoh. Banyak lagi yang lain. Daripada Ali marfu'an. Maksudnya Ali mengaitkannya dengan sabda Nabi lah. Mengaitkannya dengan Nabi lah. Itu maksud marfu' tu. Al-amaim tijanul Arab wal-ihtiba' hitanuha wa julusul mu'min fil masjid ribatuhu. Qala fil maqasid dha'if. Wa akhraj al-Baihaqi ma'nahu min qawli Zuhri. Ini makna daripada kata-kata Zuhri. Antaranya hadis maudhu' lagi. Hadis alaikum bil amaim fa innaha sima al-malaikah wa arkhuha khalfa zuhurikum. Akhrajahu Ibnu Adi wal Baihaqi fil khulasah wa huwa maudhu'. Wa qala fil la'ali la yasih. Wa qala lahu tariqun akhar an Ibn Abbas akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak. Antaranya yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan Ad-Dailami daripada Ibnu Umar. Ini yang kita kemukakan sebagai contoh yang pertama ni. Ibnu Umar secara marfu'. Inilah. Kata Munawi, kata Ibnu Hajar maudhu'. Demikian juga kata Syaukani dalam kitabnya Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadith Al-Mawdu'ah. Dalam bab ini ada banyak lagi riwayat yang lain yang disebutkan oleh Syaukani dan lain-lain dalam kitab maudhu'at mereka. Maksudnya dalam kitab yang ditulis mereka khusus untuk membicarakan tentang hadis-hadis maudhu'. Ini kita boleh tengok di sini. Bukan dalam sebuah kitab. Cerita benda ni. Banyak kitab. Itu contoh pertama. Baik, kita ada contoh kedua pula. Ini contoh kedua. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi. Ini hadis qauli lah ni. Dan hadis ini hadis marfu'. Bukan berhenti setakat Anas, tidak. Anas mengaitkannya dengan sabda Rasulullah. As-salatu fil imamah tu'dalu atau ta'dilu. Dalam setengah-setengah riwayat tu kita ada ni. Terus ada bi'asyrati alafi hasanah. Tapi dalam setengah-setengah riwayat ada tu'dalu atau ta'dilu. Bermaksud Anas meriwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat dengan berserban menyamai 10,000 kebajikan. Ini berkait serban sembahyang, berkait dengan sembahyang. Berkait dengan sembahyang saja. Tidak ada satu pun yang sahih. Ini menyamai 10,000 kebajikan. Kebajikan apa? Umum lah. Kebajikan macam-macam lah kebajikan. Begitu besar kelebihannya. Baik, rujukan ini antaranya. Rujukan. Tengok situ. Kebanyakannya ada di dalam kitab-kitab apa?
hadis maudhu' dalam kitab-kitab hadis maudhu'. Komentar. Satu, hadis contoh kedua di atas dengan sanad yang lengkap telah dikemukakan oleh Ad-Dailami di dalam Musnad Al-Firdausnya seperti berikut. Ini sanad dengan hadis itu. Cuba tengok saya garis itu di bawah Aban. Itu masalahnya duduk situ. Setelah mengemukakannya, As-Suyuti berkata, Aban seorang perawi yang dikatakan pendusta, muttaham. Muttaham ini satu istilah. Satu istilah. Ni Aban ni. Aban ni ramai. Aban mana ni yang dimaksudkan nanti kita bincangkan. Ni perawi muttaham. Muttaham. Kalau kata muttaham al-hadis, ini istilah hadis. Muttaham bil kadhib. Dikatakan berdusta. Muttaham bil kadhib. Ini sifat perawi ni. Rumiya bil kadhib. Muttaham bil wad'i. Al-matruk sama. Muttaham bil wad'i. Dikatakan mereka atau mengada-ngadakan hadis. Jadi kalau sebut muttaham itu maksudnya begitulah. Suyuti kata Aban ni seorang perawi yang dikatakan pendusta. Muttaham. Baik, siapa Aban ini? Aban bin Abi Ayyash Al-Basri. Nama sebenar Abi Ayyash ialah Fairuz. Ada juga orang berpendapat namanya Dinar. Abu Ismail pula adalah kunyah Aban. Aban seorang perawi zahid. Dia ni zahid, kuat ibadat ni. Yang dianggap lemah sangat dari kalangan tabi'in. Tabi'in kecil dia ni. Dialah yang dari kalangan tabi'in kecil sepatutnya kena ada di sini. Dialah yang meriwayatkan hadis contoh kedua itu daripada Anas radhiyallahu anhu. Kebanyakan ulama mengatakan Aban perawi matrukul hadis. Perawi matrukul hadis. Antara tokoh ulama hadis yang berkata begitu terhadap Aban ialah Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, An-Nasa'i, Ad-Daraqutni, Al-Fallas dan lain-lain. Ini matruk. Matrukul hadis. Di sini perawi yang ditinggalkan, matruk. Asal maknanya ditinggalkan. Yang ini tidak diterima hadisnya kerana ia langsung tidak bernilai. Hadis-hadisnya tidak boleh dijadikan syahid. Apatah lagi untuk dijadikan hujah. Matruk adalah satu lafaz jarh yang berat. Perawi matruk adalah perawi yang teruk sangat ingatannya. Banyak melakukan kesilapan. Selain sering terkeliru. Kebanyakan riwayat perawi matruk mengandungi keraguan. Hadisnya bukan sahaja tidak boleh dijadikan hujah, bahkan tidak boleh juga dijadikan dalil penyokong pun tak boleh. Ini kalau perawi matruk. Dan hadis dia tu jadi hadis matruk lah. Hadis perawi matruk ni, kadang-kadang perawi dia sebut matrukul hadis. Begitu. Hadis matruk ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi sedang dia tertuduh berdusta. Baik kedustaannya itu terhadap hadis atau lainnya. Atau dia tertuduh mengerjakan maksiat. Atau mempunyai kelalaian dan banyak sangat wahamnya. Yang kekeliruannya. Kebanyakan ulama hadis pula mentarifkannya begini. Satu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta. Serta tidak diketahui hadis itu melainkan menerusi riwayatnya sahaja. Ini mengikut satu takrif yang lain. Itulah hadis matruk. Dia berkait dengan perawi matrukul hadis. Jadi kita tengok di sini. Mereka ni dah kata dah matrukul hadis, bukan seorang dua. Yang ketiga, ni kalau boleh siapa pula baca. Silakan siapa baca? Saya baca. Ali Hanifah. Silakan. Ketiga, terdapat ramai juga ulama hadis yang berkata lebih teruk lagi dari itu terhadap Aban. Dia dikatakan telah berdusta dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Syu'bah diriwayatkan telah berkata, sesungguhnya aku berzina sebanyak 70 kali, lebih baik lagi bagiku daripada meriwayatkan hadis daripada Aban. Syu'bah juga diriwayatkan telah berkata, menjadi wajib ke atasku bersedekah rumahku dan himarku kepada orang-orang miskin jika Aban bin Abi Ayyash tidak berdusta dalam meriwayatkan hadis. Lihat Az-Zahabi
Mizan Al-I'tidal jilid 1 muka surat 10 hingga 15. Jadi ada juga tokoh-tokoh hadis yang lebih berat lagi, bukan sekadar matrukul hadis. Memang dia kata memang tak boleh pakai lah. Memang dia ni reka hadis ni. Dia mengada-ngadakan hadis. Berdusta dalam meriwayatkan hadis. Ni kalau kita lihat Mizanul I'tidal, panjang lagi lah. Ini saya ambil ni kesimpulan saja. Banyak lagi yang kalau kita tengok sini, bukan dalam kitab tu saja pun. Banyak lagi dalam kitab lain. Aban bin Abi Ayyash. Kita tengok satu ya, kita tengok Mizanul I'tidal. Tak payah tengok banyak. Mizan Al-I'tidal. Dah dapat ni. Nombor 15 ni perawi ni. Dalam Abu Daud ada riwayatnya. Tapi ada pun setengah ulama kata hanya satu saja ada. Tak apalah, salah seorang perawi dhaif. Dia ni tabi'i kecil. Dia meriwayatkan hadis daripada Anas dan lain-lain. Saya buat kesimpulan tu lah, ambil terjemahan dia terus. Ini dengan sanad ni. Syu'aib bin Harb berkata, aku mendengar Syu'bah berkata, aku minum air kencing himar sampai aku puas. Lebih baik lagi daripada aku berkata, haddatsana Aban bin Abi Ayyash. Sampai macam tu dia kata. Nanti saya tak ambil lah, saya pilih-pilih sajalah. Kalau nak kira yang dia kata banyak lagi. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Idris dan lain-lain daripada Syu'bah. Mana ada sanad ni? Ini sanad. Dia kata, la an yazniyar rajul khairum min an yarwiya an Aban. Kalau seseorang tu berzina, lebih baik lagi daripada riwayat daripada Aban. Ni tak apalah. Kita ambil yang berat-berat lah. Ahmad bin Hanbal berkata, kata Abbad bin Abbad, aku pergi ataitu Syu'bah. Aku dengan Hamad bin Zaid pergi bertemu dengan Syu'bah. Syu'bah tak boleh terima langsung Abbad. Pergi bertemu dengan Syu'bah. Kami berbincanglah dengan dia, bercakap-cakap dengan dia supaya dia jangan kata teruk-teruk sangat kepada Aban bin Abi Ayyash. Lepas tu dia bertemu pula selepas pada tu. Syu'bah kata tak boleh, aku tak boleh. Aku tak boleh diam terhadap dia. Aku kena cerita juga dekat orang. Kata Ahmad, huwa matrukul hadis. Waqi' kalau baca hadis dia kata seseorang berkata, seorang lelaki berkata, dia tak sebut nama dia. Tak mahu sebut nama dia. Kerana menganggap dia tu dhaif. Yahya bin Ma'in kata matruk juga. Pada ketika yang lain dia kata dhaif. Abu Awanah kata, aku tidak dengar di Basrah satu pun hadis, melainkan aku bawa hadis itu pergi bertemu dengan Aban. Dia pun meriwayatkan kepada aku pula daripada Hasan. Sehingga aku mengumpulkan hadis-hadis yang dia cerita tu sampai jadi macam satu mushaf. Fama astahilu an arwi anhu. Aku tidak menganggap halal aku meriwayatkan apa yang diriwayatkannya itu. Aku rasa tidak halal aku meriwayatkannya. Tu kata dia. Jadi macam-macam lah ni yang disebut ni. Nasa'i kata matruk. Ibnu Adi pun kata macam tu juga. Dia kemukakan beberapa hadis mungkar yang diriwayatkan oleh Aban. Mungkar tu bercanggah dengan perawi-perawi yang thiqat lah. Lepas tu dia sebut ni. Ni Yazid bin Harun kata, Syu'bah kata. Itulah yang saya petik tadi. Rumahku, himarku, wajib jadi ke atasku bersedekah. Jika Aban bin Abi Ayyash ni tidak berdusta dalam meriwayatkan hadis. Memang dia berdusta, aku yakin. Sampai dia sanggup kata begitu. Semua ni aku sedekah belaka. Kalau tak betul. Dia boleh buktilah. Tak apalah. Banyak lagi. Ni semua ni teruk-teruk lah yang diceritakan tentang dia. Dan dia meriwayatkan daripada Aban bin Abi Ayyash ni kira-kira 500 hadis. Dia meriwayatkan daripada Anas ni. Wala'allahu rawa an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min 1500 hadis. Lebih daripada 1500 hadis. Dia riwayatkan daripada Anas, kononnya daripada Anas. Jadi ini salah satu yang dia riwayatkan daripada Anas juga, contoh yang kedua ni. Yang mana tidak ada asas pun langsung. Apa yang diriwayatkannya itu tidak berasal langsung. Tidak berasas sama sekali. Ni kata Syu'bah lagi, aku tak boleh diam terhadap dia. Dan orang minta-minta sangat sebab dia tu orang bagus, dia orang ahli ibadat, zahid.
dia tak boleh. Akhir sekali dia kata tidak halal aku berdiam diri terhadapnya kerana dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Syu'bah. Begitulah tentang aban. Seterusnya nombor 4. Boleh Ali? 4. Hadis itu telah dihukum maudhu' dan batil karut oleh sekian ramai ulama hadis. Adanya di dalam hampir semua kitab-kitab hadis maudhu' sebagai contoh merupakan salah satu bukti ia di sisi pengarang-pengarangnya adalah maudhu'. Antara tokoh hadis yang dengan jelas telah menghukumnya sebagai maudhu' ialah Hafiz Ibn Hajar, As-Sakhawi, As-Suyuti, Mulla Ali Al-Qari, Al-Albani dan lain-lain. 5. Tidak masuk akal kalau dikatakan sembahyang dengan berserban semata-mata walaupun seorang diri akan lebih pahalanya daripada sembahyang berjemaah meskipun tanpa memakai serban. Seorang yang berjamaah hanya mendapat 25 atau 27 pahala sahaja melebihi sembahyang seorang diri berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Hadis ini pula berkata sembahyang dengan berserban itu menyamai 10,000 kebajikan lain yang dilakukan seseorang. Termasuklah ia bersembahyang fardu dengan berjemaah. Itu pun kebajikan juga kan, sembahyang fardu dengan berjemaah tu. Macam mana pahala dia boleh banyak sampai begitu sekali ni? Sedangkan dalam hadis yang sahih sebut sembahyang berjemaah tu pun lebih daripada sembahyang seorang 25 atau 27. Ni lebih daripada segala kebajikan. Termasuklah sembahyang jemaah tu sendiri. Kita kata semata-mata kerana pakai serban saja. Lebih. Macam mana boleh macam tu? Teruskan. Ini dari sudut dirayah lah. Kita nak nilai dari sudut dirayah. Teruskan. Bagaimana boleh bersembahyang dengan memakai serban yang paling tinggi pun hukumnya hanyalah mustahab. Atau menurut pendapat yang lebih kuat lagi, ia hanya merupakan sunnah adiyah atau sunnah ghair tasyri'iyah. Akan mendatangkan pahala yang lebih tinggi daripada sembahyang fardu dengan berjamaah yang paling kurang pun hukumnya adalah sunnah muakkadah. Malah menurut sesetengah ulama, hukumnya adalah wajib aini atau fardu ain atas setiap orang lelaki. Jadi macam mana boleh jadi lebih semata-mata pakai serban tu? Sembahyang seorang pun. Asalkan sembahyang pakai serban. Seorang pun. Siapa begitu sekali? Sedangkan ia tu, kita kena tengok benda tu wajib ke tidak. Nak banding dengan satu lagi, sembahyang jemaah. Tapi tidak berserban misalnya. Jadi kurang sampai begitu sekali. Sedangkan paling tinggi pun, serban itu, kita kata menurut penilaian ramai ulama, sunnah adiyah. Sunnah adiyah ni memang Nabi buat. Tetapi itu sebagai adat. Adat dalam masyarakat tu. Sebab orang-orang kafir pun pada masa tu pakai serban juga. Bukan khusus dengan orang Islam saja. Itu dikatakan sunnah adiyah. Macam Nabi makan roti. Itu sunnah adiyah lah. Kebiasaan orang Arab makan roti. Orang kafir Abu Jahal pada masa tu makan roti juga. Paling tinggi macam tu. Sedangkan nak banding dengan sembahyang berjemaah ni, fardu ni dengan berjemaah ni, jelas dah kelebihannya. Berdasarkan sekian banyak hadis dan pendapat ulama, paling tidak sunnah muakkadah. Sunnah muakkad orang kita kata. Ataupun paling tinggi pakai serban tu sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah ghairu tasyri'iyah mana Nabi SAW memang ada melakukannya, tetapi ia bukan sebagai syariat. Bukan sebagai syariat. Mana dengan arti orang yang pakai benda ni ada kelebihannya sendiri. Tidak, bukan begitu. Seperti makan roti tadilah. Makan roti tadi. Tak ada kelebihan dari sudut syariat. Jadi secara kebetulan kita kata orang duduk situ dia makan begitu. Dia pakai begitu. Itu masuk sunnah ghairu tasyri'iyah. Dengan arti kita tak boleh kata dia termasuk sunnah ke, wajib ke, haram ke kalau tak pakai. Tidak. Paling tinggi harus saja. Paling tinggi harus saja. Gitu. Macam mana dia boleh sampai lebih begitu? Nak banding dengan yang ni sampai ada ulama mengatakan fardu ain atas setiap orang lelaki. Ini sebab berkait dengan lelaki juga pakai serban ni. Macam mana dia boleh jadi benda yang macam tu boleh jadi tinggi? Tak boleh dari segi agama.
dia kena tengok nilai dari sudut amalan tu sendiri. Amalan itu apa hukumnya? Teruskan Ali. Mana mungkin pahala sembahyang fardu dengan berjamaah yang jelas disyariatkan itu akan kurang begitu banyak daripada pahala kerana melakukan sesuatu yang hanya merupakan adat semata-mata. Keenam, kerana adanya hadis-hadis karut seperti inilah sebahagian umat Islam yang terpedaya dengannya di sesetengah tempat begitu mengambil berat tentangnya. Anda akan dapat melihat orang yang tidak biasa memakai serban pun bila hendak bersembahyang akan memakainya. Dan sebaik sahaja selesai sembahyang, serban terus ditanggalkan lalu disangkut pada penyangkut baju. Itu boleh kita lihat. Walaupun tidak umum, tapi masih ramai lagi sekarang ni. Kalau dulu lagi ramai lagi. Lapis-lapis ayah kita, datuk kita, itu lagi ramai. Sekarang ni dah kurang dah. Tapi setengah-setengah tempat tu masih. Oleh kerana ada hadis yang lain, Nabi kadang-kadang ada pakai kepiah saja. Ada pakai serban saja. Kalau di banyak masjid lah saya pergi di India, ni pengalaman saya. Dia ada tu kepiah yang dibuat daripada daun lah. Dibuat daripada daun. Daun apa yang orang buat balut ketupat macam-macam tu kan. Daun-daun tu kan. Dia buat daripada daun. Ada kepiah-kepiah tu letak di tepi. Mana kalau orang nak bersembahyang dia ambil kepiah tu. Padahal kepiah tu hitam. Berdaki dah kepiah tu. Kalau kita pergi sembahyang situ kan, tak pakai kepiah, ada orang mari letak kepiah atas kepala kita. Itu pengalaman saya sendiri tu. Di India masih lagi banyak macam tu. Walaupun di tempat kita tak ada lah begitu. Alhamdulillah dah berubah banyak. Tapi kalau lama-kelamaan tidak dicerita benda-benda begini, bila tersebar benda ni, boleh jadi penyakit pula. Benda ni kadang-kadang dia tenggelam timbul. Satu ketika dia hilang, satu ketika dia mari pula. Begitu. Ini jelas di setengah-setengah tempat tu. Teruskan Ali. Ada juga orang yang hendak mendapat kelebihan yang tersebut di dalam hadis-hadis seperti itu melipat sapu tangan lalu menjadikannya sebagai pengganti serban. Setelah selesai sembahyang, sapu tangan itu kembali semula ke tempat asalnya, iaitu ke dalam poket seluar atau bajunya. Ada juga yang macam ni buat gitu. Dia sebagai ganti serban tu lah. Tak boleh lah kalau tak pakai serban. Misalnya nak sembahyang jenazah kau nak apa, dia ambil lipat-lipat sapu tangan tu dilipat-lipat, dia buat lebih sikit tu biar tudung kepala ni, sebagai ganti serban. Ini boleh dilihat di setengah-setengah negeri, setengah-setengah tempat. Kenapa sampai begitu? Ambil berat tu. Sebenarnya dia dah terpengaruh dengan riwayat-riwayat seperti ini. Kalau tempat kita mungkin kurang nyata, tapi di tempat lain banyak lagi macam ni. Di luar negara banyak lagi. Ambil sapu tangan, lipat-lipat, lepas tu bagi lebih sikit tudung kepala ni, sebagai ganti serban lah, nak dapat kelebihan tu. Lepas tu tanggalkanlah. Okey. Begitu banyak kita dapat lihat. Ini semua kesan daripada hadis maudhu' tu. Teruskan Ali, yang ke-8. 8. Menurut kebanyakan ulama dari pelbagai mazhab, menyimpan janggut adalah sesuatu yang wajib ke atas lelaki Muslim yang memang berjanggut. Menurut sesetengah ulama pula, paling tidak hukumnya sunat atau mustahab. Tetapi di banyak tempat dalam dunia Islam, para makmum senang hati sahaja dengan imamnya yang tidak berjanggut, mencukur janggut, asalkan ia berserban ketika menjadi imam solat. Padahal imam itu telah melakukan suatu yang haram di sisi imam madhab yang diikutinya. Sebaliknya mereka tidak senang hati, bahkan tidak dapat menerima seorang imam yang berjanggut dengan baik tetapi tidak berserban. Dalam keadaan ada dua pilihan tersebut, mereka akan mengutamakan imam berserban walaupun mencukur janggutnya daripada imam yang berjanggut tetapi tidak berserban ketika memimpin solat berjamaah. Begitulah keadaan sebahagian daripada umat Islam di dunia sekarang ini. Mereka banyak terpengaruh dan terikut-ikut dengan hadis-hadis maudhu' yang tersebar secara meluas di sana sini. Ajaran sebenar agama pula tidak diambil berat. Yang haram dianggapnya halal. Yang tidak wajib, bahkan tidak sunat pun
hampir-hampir dianggapnya wajib. Puncanya tidak kerana lain, melainkan kerana kejahilan semata-mata. Itulah sebagai contohnya inilah. Kalau janggut dia tak ambil berat sangat. Tapi kalau serban tu tak boleh. Berapa banyak ni. Benda yang seumpama ini bukan di tempat kita saja, di Mesir, di mana-mana pun dah menular dah penyakit ini. Padahalnya kalau kita tengok dalam kebanyakan mazhab mana pun memang janggut tu jauh lah lebih lah nak banding dengan serban tu. Nak banding dengan serban. Tetapi janggut ni mudah-mudah ya. Mudah-mudah. Nak cukur janggut apa. Jadi ialah walaupun ada khilaf, saya pun tahu khilaf tu, tapi kebanyakan ulama yang sampai macam tu ditinggalkan. Padahal ulama dia sendiri mengatakan haram. Imam dia, misalnya Imam Abu Hanifah tu, terutamanya ya lebih berat lah. Imam-imam lain pun yang paling ringan dalam masalah janggut, mazhab Syafi'i, itu paling ringan. Tak apalah. Tapi kebanyakan ulama-ulama, imam-imam mazhab ni mengatakan wajib. Kebanyakan. Dan orang tu dia mendakwa dia ikut imam tu lah. Imam tu bagi imam tu haram tu. Sedangkan tak ada imam kata haram kalau tak pakai serban semaya. Tak ada siapa pun kata haram. Paling tinggi kalau nak kata makruh, paling pun. Itu tak ada alasan yang kukuh juga nak kata makruh tu. Sebab berapa ramai sahabat-sahabat Nabi SAW bersembahyang dengan satu selai saja pakaian, selimut saja. Tak tudung dah kepala tu, tentunya. Tak tudung dah. Yang tudungnya tubuh je lah. Kalau satu pakaian, satu kain, kalau kita kata macam kain plekat ni, tak tudung dah. Dada bahagian atas, bahagian aurat saja tutup. Mana ada nak tudung kepalanya pada ketika tu. Dan banyak lagi lah contoh-contoh lainnya. Semua ini menunjukkan bukanlah sampai ke peringkat makruh pun. Kalau Nabi SAW pakai, memang itu ada. Itu tidak dinafikan. Sahabat-sahabat pun pakai itu sebagai satu budaya mereka. Sebagai satu budaya. Bukan kerana nak dapat kelebihan atau memang ada kelebihan pada memakai serban itu. Tidak. Dan kita sekarang ni duduk sibuk lebih mengutamakan pakai serban pada ketika sembahyang tu. Padahal yang lebih baiknya pakai serban pada ketika tidak sembahyang tu. Di luar ni dalam masyarakat ni. Sebagai tanda, sebagai identiti orang Islam. Kita kata lebih sesuainya begitu. Tetapi di luar tidak pula. Ketika sembahyang tu saja. Kenapa jadi begitu? Sebabnya kerana hadis-hadis seperti inilah. Kerana hadis-hadis seperti inilah. Habis dah nota ni. Dan seterusnya insya-Allah akan datang kita akan sambung dengan contoh yang ketiga. Mungkin kalau ada yang keempat pun adalah, kalau tidak setakat yang tiga lah biasanya. Jadi untuk hari ini sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.